Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syakira binti Muhammad Hasni. Saya Syazrin Kristina binti Syahrudin. Dan saya Nur Akilah Yumni binti Adenai. Pulau Batu Putih. Bila dibicarakan tentang isu Pulau Batu Putih, ianya terletak di pintu masuk timur selat Singapura, 7.7 batu Nandika dari semenanjung Malaysia dan 25.5 dari Singapura. Pulau Batu Putih turut dikenali sebagai Pedra Branca yang bermaksud batu putih dalam bahasa Portugis. Ianya merupakan sebuah pulau kecil berkeluasan 8,560 meter persegi. Besar sedikit sahaja daripada saiz padang bola. Ekoran pembubaran negeri-negeri Selat pada 1946 apabila Perang Pinang dan Melaka menyertai negeri-negeri Melayu yang membentuk Melayu Union, Singapura ditakbir sebagai jajahan mahkota British, juga dikenali sebagai British Crown Colony. Rumah api tersebut terletak pada hak Singapura dan diselenggara oleh British sebelum kemudiannya oleh kerajaan Singapura sendiri. Pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan Peta Sempadan Perairan dan Belantara Benua Malaysia yang dimaksudkan Pulau Batu Putih di dalam perairan wilayah negara. Singapura membantah peta itu dan menolak dakwaan Malaysia. Selepas berlakunya rentetan pertikaian, kedua-dua buah negara bersetuju untuk membawa perkara berkenaan ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa, The Hague, Belanda. Seterusnya, apakah pendirian dua negara dalam pendengaran berkenaan? Malaysia berhujah bahawa Pulau Batu Putih tidak boleh dianggap sebagai wilayah tanpa tuan dan ia sentiasa menjadi sebahagian daripada Johor. Malaysia turut berhujah bahawa adalah tidak bagi memadai Singapura untuk meletak hak kedaulatannya ke atas pulau itu, memandangkan keberadaannya di pulau tersebut hanyalah bagi membina dan menyelenggara rumah api berkenaan. Singapura mendakwa bahawa pemilihan Pulau Batu Putih oleh kerajaan mahkota British iaitu British Crown sebagai tapak pembinaan rumah api tersebut merupakan satu pengambil milikan klasik cara sesebuah negara menuntut dan melaksanakan kedaulatan ke atas wilayahnya. Tambahnya lagi, hak pulau itu diperoleh kerajaan mahkota British mengikut prinsip perundangan pada waktu itu dan sejak itu telah dikekalkan oleh mahkota British dan penggantinya yang sah iaitu Republik Singapura. Kenapa kedua-dua negara berebutkan sebuah pulau yang kecil? Pulau Batu Putih terletak di laluan utama kapal-kapal dagang yang melalui Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Kawasan sekitarnya juga menjadi sumber rezeki buat sebahagian nelayan Malaysia seperti disebut Menteri Besar Johor On Hafiz Razi. Sebaliknya, Singapura baru-baru ini mengumumkan bahawa ia akan menembusi guna menambak tanah di sekitar Pulau Batu Putih bagi meningkatkan keselamatan maritim serta menambah baik keupayaan mencari dan menyelamat di kawasan berkenaan. Pada tahun 2008, mantan Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew berkata yang dia pernah mempertimbangkan untuk menambak tanah dan membina satu logik kuasa nuklear di atas Pulau Batu Putih. Walau bagaimanapun, ia tidak menjadi kenyataan memandangkan Lee mengakui bahawa pulau itu terletak kurang dari 30 km dari Malaysia. Kenapa ICJ memutuskan Pulau Batu Putih milik Singapura? ICJ berpandangan bahawa salah satu bukti penting yang memihak kepada Singapura ialah keberadaan sepucuk surat bertarikh 21 September 1953 oleh pemangku Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Surat itu menjawab surat daripada Setiausaha Jajahan Singapura kepada penasihat British Wak Sultan Johor bertarikh 12 Jun 1953 yang bertanyakan mengenai status Pulau Batu Putih. Kira-kira 3 bulan kemudian, pemangku Setiausaha Kerajaan Negeri Johor menjawab bahawa kerajaan Johor tidak menuntut pemilikan ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih. Sehubungan itu, mahkamah menyimpulkan bahawa jawapan Johor menunjukkan bahawa setakat 1953, Johor memahami bahawa ia tidak memiliki kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Apakah tindakan susulan Malaysia? Malaysia dan Singapura menubuhkan jawatan kuasa teknikal bersama Malaysia-Singapura berhubung pelaksanaan penghakiman ICJ. Bagaimanapun, sebagai tindak balas kepada usaha Singapura menuntut zon ekonomi eksklusif ke sekitar Pulau Batu Putih, kerajaan Malaysia menggesa pihak media untuk menggugurkan istilah pulau daripada nama rasmi. Menurut Menteri Luar ketika itu, Rais Yatim, Pulau Batu Putih tidak memenuhi kriteria antarabangsa bagi sebuah pulau iaitu didiami manusia dan mempunyai aktiviti ekonomi. Meskipun keputusan ICJ adalah muktamad dan tidak tertakluk untuk rayuan, Malaysia telah memfailkan satu permohonan simakan pada 2017 berhubung keputusan berkenaan. Ianya didasarkan oleh beberapa dokumen dalam usaha untuk membuktikan bahawa pentadbiran kolonial British dan Singapura menyedari bahawa Pulau Batu Putih bukannya sebahagian daripada wilayah berdaulat Singapura.
Dokumen itu diperoleh daripada Arsip Negara UK iaitu Surat-Surat Dalaman Pihak Berkuasa Kolonial Singapura pada 1958, laporan insiden yang difailkan pada 1958 oleh seorang pegawai tentera laut British dan satu peta beranotasi tentang operasi tentera laut. Permohonan telah disemak oleh pemuda negara AG ketika itu iaitu Apandi Ali. Bagaimanapun, pada 30 Mei 2018, tidak lama selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum dan mengambil alih pentadbiran Putrajaya, ia memaklumkan bahawa Malaysia akan menarik balik permohonan semakan tersebut dan mengarahkan Apandi untuk bercuti. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pakar perundangan antarabangsa dan kepentingan negara termasuk implikasi kos. Dan isu yang kedua adalah COVID-19. Pandemik COVID-19 melanda negara pada awal tahun 2020 menyebabkan krisis kesihatan dan ekonomi negara termasuk dalam sektor pelancongan, pelaburan, perdagangan dan lain-lain. Hal ini membawa kepada penuncupan paling besar sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Situasi semasa dan cabaran yang dihadapi oleh semua negara menunjukkan bahawa COVID-19 ini yang sedang berlaku merupakan sebuah krisis yang berskala global. Jadi saya akan berkongsi tentang kesan wabak COVID-19 terhadap sektor pelancongan dalam negara Malaysia. Sektor pelancongan adalah sangat terkesan akibat wabak COVID-19 yang melanda sehingga mencapai kesan negatif terhadap KDNK dan juga pertumbuhan ekonomi di dalam negara. Pelancongan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Malaysia yang menyebabkan keuntungan dapat meningkatkan KDNK dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Pulau Langkawi telah menjadi pulau hantu semasa COVID-19 melanda negara Malaysia. Seterusnya, saya akan merungkaikan beberapa cabaran pandemik COVID-19 dalam industri pelancongan. Yang pertama ialah melumpuhkan industri pelancongan. Penutupan operasi sektor pelancongan dan perhotelan menyebabkan pihak syarikat menanggung kerugian sehingga terdapat yang jatuh muflis. Seterusnya, COVID-19 telah mempengaruhi pergerakan pelancong pada masa yang lalu. Akibatnya, aktiviti pelancongan tidak lagi menjadi perhatian utama golongan yang suka melancong kerana mereka ketakutan dengan wabak COVID-19. Yang ketiga, sekatan perjalanan berkaitan pandemik COVID-19. Akibat COVID-19, kebanyakan negara termasuklah Malaysia telah mengenakan kuarantin atau larangan kemasukan pengunjung kawasan yang paling teruk dijangkiti wabak. Dan akhir sekali, pendapatan pelancongan susut. Aktiviti pelancongan melibatkan pergerakan satu lokasi ke lokasi yang lain apabila PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan dan penutupan sepadan dilaksanakan, maka terhentinya pergerakan pelancong dan ini akan menyebabkan bilangan pelancong menurun dan pendapatan pelancong juga susut. Walaupun telah menghadapi berbagai cabaran dan rintangan semasa COVID-19, industri pelancongan ibarat diberikan nafas baru apabila pelancongan domestik telah diberikan keutamaan dalam membantu merancangkan rantaian aktiviti ekonomi termasuk sektor penerbangan, penginapan, pengangkutan, peruncitan serta makanan dan minuman. Tindakan ini sedikit sebanyak dapat menyuntik kelahiran semula sektor pelancongan domestik yang pernah kelam dan hampir ternoktah sebelum ini. Tindakan pantas kerajaan juga yang telah memperkenalkan kepada inisiatif seperti Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat dan Pelayanan Semula Ekonomi Negara dapat memberi nyawa berterusan dalam buat industri pelancongan negara untuk kekal berdaya saing dan bertahan. Pelaksanaan PKP yang telah menyekat kemasukan pelancong luar ke dalam negara telah dipulihkan lagi apabila pelancong luar telah dibenarkan masuk ke dalam negara kita. Tapi mereka perlu mematuhi beberapa prosedur operasi standard termasuk sudah divaksin melalui pemeriksaan pasport vaksin atau ujian real-time reverse transaction polymerase chain reaction atau perlu dikenali sebagai RT-PCR sekiranya belum. Dan seterusnya, bilangan pelancong antarabangsa perlu dikawal dengan kemasukan menggunakan mod pengangkutan udara sahaja. Had maksimum juga perlu diberikan berdasarkan kemampuan pihak penerbangan untuk menguruskan bilangan pelancong sekiranya berlaku jangkitan COVID-19. Umum mengetahui bahawa penyebaran COVID-19 disebabkan oleh jumlah terlalu ramai penumpang pada suatu ketika masa. Jadi, jumlah terlalu ramai ini akan meningkatkan lagi risiko ketidakpatuhan terhadap SOP. Tindakan mengehadkan jumlah kemasukan pelancong bertujuan untuk memudahkan pemantauan semua agensi dari aspek bilangan hingga pergerakan keluar masuk negara. Pada masa sama, peraturan visa perlu dikuatkuasakan kepada segi pelancong. Dan akhir sekali, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 telah diberikan ke atas perbelanjaan melancong dalam negara. Ini bertujuan untuk meningkatkan lagi keupayaan individu untuk melancong di dalam negara dan memulihkan ekonomi